Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu warzuqni ma nasitu. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, Nazir masjid, Hadirin kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perhubungan waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan kepada kita sedikit kelapangan untuk duduk terus lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal saleh yang boleh memberatkan timbangan mizan kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada ahli jemaah yang pada hari ini heboh bagi jemaah-jemaah yang dapat tawaran mengerjakan ibadah haji. Jadi haji ini dari sini masing-masing buka TH jadi itu jadi kalau tengok masing-masing ada yang dapat, ada yang masih menunggu, yang nama tak naik tunggu pula minggu depan ni buka untuk rayuan, untuk rayuan yang semangat ni. Jemaah kita ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang menunggu. Kemudian akan ada pengelola yang swasta punya dia. Jadi tahniah jika ada jemaah yang dapat. Saya terlibat secara langsung dari sudut mengajar kursus asas haji. Kalau kawasan sendiri dekat kampung sementara, saya mengajar masjid kampung sementara, masjid Taman Alam Jaya, InsyaAllah saya mengajar yang khusus asas haji. Jadi semua jemaah memang tengah tunggu-tunggu bila nama nak naik nama naik. Yang naik itu alhamdulillah, yang tak naik itu tunggulah boleh buat rayuan. Doa-doa Allah SWT memberikan peluang kepada kita semua yang tak pernah berjanji lah. Mungkin tuan-tuan ada sudah biasa pergi haji, mungkin ada biasa pergi umrah untuk haji. Sebab haji ini melibatkan kota kan, kota tabung haji satu. Kalau tak tabung haji, dia ada yang selain pada tabung haji, dia memang ada Rusal Jamalah lah, Rusal Furada, tabung haji lah yang standard lah kita itu. Dan harga bila dia tengok dia semakin tahun tu semakin naik. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengerjakan ibadah haji. Okay. InsyaAllah muslimin muslimah hadirin yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan sebuah karya Al-Imam Al-Ghazali yang diberi tajuk Di Balik Tabir Kematian, yang mana karya ini dia membicarakan tentang sakaratul maut, seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka Allah serta luasnya rahmat Allah. Kitab ini dia merupakan tajuk yang terakhir daripada karya agung Imam Al-Ghazali, iaitu Ihya Ulumuddin. Maka diambil satu tajuk yang akhir, dijadikan satu kitab, iaitu Di Balik Tabir Kematian. Daripada berjilid itu, tajuk yang akhir sekali Imam Al-Ghazali dia letakkan ialah membicarakan tentang mati. Bermula daripada kita ni hidup, dari kecil, besar, buatlah semua kerja, amal ibadat, semua ending dia mati. Jadi bab yang terakhir dan Ihya Ulumuddin tu mati, kan?
Dan bila membicarakan bab mati ini, Imam Al-Ghazali dia pecahkan kepada dua. Yang pertama, sebelum mati, sebelum mati apa? Preparation, persediaan untuk menghadapi kematian, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahagian yang kedua adalah selepas kematian. Jadi dua-dua bahagian itu ada di dalam kitab ini, dibalik takbir kematian. Dan kuliah kita terakhir di sini ialah pada 15 hari bulan 12 yang lalu, bulan lepas lah. Kita berada pada muka surat 25. Kita masih membicarakan dalam bab yang kedua, iaitu keutamaan sikit angan-angan. Kita masih berada di bahagian pertama, bab yang kedua, keutamaan sikit angan-angan. Bab yang pertama kita membicarakan tentang mati dan dorongan untuk selalu mengingati kematian. Imam Al-Ghazali diletakkan pertama kenal dengan mati. Imam Ghazali bahagikan manusia ni kepada beberapa bahagian. Jenis pertama, kedua, ketiga, keempat. Jenis nak bertaubat, jenis tenggelam dengan dunia, jenis dah makam arifin, jenis makam redha dengan ketentuan Allah. Itu kita dah bahaskan. Kemudian dia masuk bab yang kedua, membicarakan tentang apa sebab kita ni kena sedikit angan-angan. Apa keutamaan dia? Sebab bila nak mengingati kematian, bila nak mengingati kehidupan selepas mati, maka boleh ataupun tidak boleh kita kena sedikit angan-angan. Dengan sedikit angan-angan itulah barulah kita boleh membina kehidupan, menjana kehidupan selepas mati. Kalau kita duk terikat lagi dengan dunia ni, maka payah. Kita nak jadikan hidup kita ni sentiasa ingat kematian. Maka Al-Imam Ghazali dia letakkan bab yang kedua itu, apa dia utama sedikit angan-angan. Dia mulakan dengan hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah para sahabat, salafus soleh, sampailah kita pada muka surat 25 itu. Kita tengok sambungan dia. Kata Imam Ghazali, dia buatkan riwayat, dia kata seorang ulama menulis sepucuk surat kepada salah seorang temannya sebagai berikut. Amma ba'du, apa dia nak cakap lepas ni, dan kita dalam surat dia, seorang ulama, dia kata sesungguhnya dunia itu mimpi dan akhirat itu terjaga. Dia kata sementara antara mimpi dan terjaga adalah kematian. Kita semua ini sedang dalam mimpi sekian. Pendek je tuan-tuan. Bila ulama ni dia tulis surat, zaman dululah, zaman sekarang ini kita tak ada tulis surat. Mungkin zaman sekarang ni WhatsApp ke kan, orang buat TikTok ke kan, buat video kat YouTube ke. Zaman dulu ulama-ulama dulu dia tulis surat bagi pada kawan-kawan, rakan-rakan dia kan. Memang ada bentuk tu, tulis surat. Kalau zaman 90-an dulu memang ada lagi lah jenis tulis surat. Zaman saya kecil-kecil dulu, kalau hari raya tu, kad raya pos kan, dekat kat rumah tu, kalau mesti hari raya tu bergantung kad raya kan. Zaman dululah saya kecil-kecil dulu, tuan-tuan pun boleh ingat kan zaman tu. Sekarang mana ada dah kad raya kan, semua jenis digital je kan, tak ada dah kan. Dulu beli kad raya, beli stamp kan, hantar pos, tunggu pula postman hantar kan. Zaman dulu. Jadi ulama ni zaman dulu ni lagilah nak sampai satu surat tu mungkin berbulan-bulan sampai kan. Jadi ulama ni dia akan menulis surat kepada teman-teman dia. Apa yang dia tulisnya adalah ingatan, bentuk. Kalau kita tengok ulama-ulama dulu ni, dia berdakwah melalui penulisan. Antara salah satu, dia menulis kitab tu satu, kemudian dia juga menulis dalam bentuk surat bagi pada kawan-kawan teman-teman dia. Kalau kita pada gini, tuan-tuan boleh tengoklah dekat WhatsApp group ke, dekat Messenger ke, mana-mana group ada je orang forward tazkirah kan.
Cuma nak baca ke tak nak baca je lah kan, larat tak larat baca kan. Ada grup surau, grup masjid, grup qaryah, grup kampung lorong, surau, kita punya taman, semua macam yang grup ada. Maka ulama dulu ni ada sebenarnya mereka ni bagaimana cara dia nak ingatkan, selain dia ada menulis kitab, dia belajar. Jadi kawan-kawan yang lain-lain yang jauh-jauh tu dia akan tulis surat. Tulis surat apa? Untuk memberi peringatan, tazkirah dia. Apa dia kata? Dia sebutkan bahawa dunia itu mimpi. Dunia ini adalah satu mimpi. Dunia ni bukan dalam keadaan yang sedar, dia berada dalam mimpi. Maksudnya dunia ni kita berada dalam keadaan tidur, itu dunia. Dan akhirat itu terjaga. Jadi bila tidur, apa yang datang dalam tidur adalah mimpi. Dan bila kita sedar je daripada tidur, terjaga, yang itu kata ulama ni itu adalah akhirat. Maksudnya dunia ni mimpi. Tidur tu dia tak lama, tidur tu kejap je. Mimpi datang tu dia kejap je. Mana ada orang mimpi start tidur, katakan dia tidur pukul 11, pukul 10 malam, bangun pukul 5, 6 pagi. Mana ada orang mimpi sampai 6-7 jam. Kalau ada orang mimpi 6-7 jam tu, bangun memang tak bangun dah, dia kata letih. Dia kata kena lah mimpi jin bawa jalan tak tu kan, ronda satu bumi kan, semua negara dia pergi, start pukul 10 malam sampai 6 pagi mimpi. Letih tuan-tuan. Mimpi ni dia tak panjang, dia pendek aja kan. Jadi hidup itu dia umpama mimpi. Dan bila terjaga itu adalah akhirat. Baru terjaga, terjaga. Dan sementara antara mimpi, antara dunia dan juga akhirat itu yang terjaga itu adalah kematian. Antara kita mimpi itu dan nak jaga tu, di tengah-tengah itu ada kematian. Jadi semua kita ini sebenarnya berada dalam mimpi. So ulama ni berikan satu metafora, satu gambaran. Sebenarnya kehidupan kita ni, dunia ni macam bagaimana. Dia menggambarkan hidup kita ni sebenarnya sebuah mimpi. Yang mana mimpi, apa yang kita buat dalam mimpi itu, bila bangun benda tu jadi tak ada, dah hilang dah. Mungkin masa mimpi tadi dapat beli kereta baru kan, mimpi menang dapat duit berapa juta, 5-6 juta ke. Dalam mimpi dapat, kalau orang yang minat nak kahwin, mungkin dia dapat kahwin. Mana girlfriend nak kahwin tu dalam mimpi dia dapat. Tapi bila bangun pada mimpi, tak ada dah kan. Mungkin dalam mimpi tu dia mimpi dia kahwin, beranak 5-6 orang. Tiba-tiba bangun pada mimpi, dia panggil bini dia kan, isteri dia panggil anak-anak dia. Tak ada sebenarnya. Itu hanya dalam mimpi je. Bila jaga tu tak ada dah. Itulah hakikat kehidupan dunia yang sementara. Jadi, dan apabila jaga je tu, dia akan sedar, itulah akhirat. Sebenarnya kehidupan yang nyata. Dan antara mimpi dan juga sedar itu di tengah-tengah itu ada kematian. Itulah yang disebutkan sebagai kematian. Dan itu sekian. Itu ringkas saja surat dia, tapi cukup bermakna. Okey ya. Itu kisah yang pertama dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali bawakan riwayat lain. Seorang ulama yang lain berkirim sepucuk surat kepada seorang temannya sebagai berikut. Sesungguhnya kesedihan atas dunia sangat panjang. Padahal posisi seseorang itu sangat dekat dengan kematian. Setiap hari bahagiannya dari dunia terus berkurang dan bencana terus merangkak. Dia tulis sini menggerogoti, maksudnya merosakkan tubuhnya, dan bencana terus merangkak merosakkan tubuhnya. Oleh kerana itu bergegaslah sebelum terdengar seruan untuk pergi ke akhirat. Sekian. Ini surat yang lain, ulama lain pula. Jadi Imam Al-Ghazali ni salah satu apabila dia menulis karya Ihya Ulumuddin ni,
Apa yang dia buat? Dia ni orang alim. Kita dah ceritakan dulu sejarah dia. Siapa dia Imam Al-Ghazali? Jadi dia bawakan semua nukilan-nukilan para ulama, kisah-kisah para ulama, bagaimana kehidupan mereka, para ahli-ahli sufi, mereka yang menghampirkan diri kepada Allah, ahli-ahli ibadah ni, bawa nukilan-nukilan kisah-kisah mereka ni semua supaya kita dapat pengajaran, ambil yang tiba daripada kisah tersebut. Dan ni seorang ulama pula, dia kirim surat pada teman dia. Apa dia kata? Sesungguhnya kesedihan atas dunia sangat panjang. Kalau kita nak kira lah, dia kata sedihnya dengan kehidupan dunia ni sangat panjang, tak habis. Tuan-tuan, hidup dunia ni, tak ada orang hidup dunia dia seronok je, tak ada masalah. Semua orang ada masalah, tiap-tiap hari ada masalah. Masalah kat rumah, masalah kat pejabat, datang surau, datang masjid, masalah kat masjid pula. Duduk kat masjid kan, ada pula orang curi, tabung pecah, pergi tandas, tengok tak boleh flash tu, ini duduk sini kan, nampak tak cicak lah tu, ini semua ada. Orang hidup ni tak ada yang senang, semua ada masalah. Dan habis satu masalah, dia akan masalah yang lain. Dia tak selesai. Hidup di dunia itu tak selesai, dia akan terus lagi dan lagi dan lagi. Yang menyebabkan kesedihan kita dengan dunia ni, dia semakin panjang. Selagi kita hidup, kita kena harungi kesedihan, kesusahan yang datang itu. Kemudian kata ulama ni, padahal sebenarnya kedudukan seseorang itu sangat dekat dengan kematian. Sedangkan sebenarnya seorang itu semakin hari dia semakin hampir kepada kematian. Semakin hari umur dia semakin pendek, semakin hari dia semakin hampir untuk bertemu dengan kematian. Setiap hari bahagiannya dari dunia terus berkurang. Maksudnya umurnya, kalau tahun ini umur dia 50, tahun depan 51. Kalau Allah Ta'ala bagi dia umur 70 tahun, maka dia akan berkurang. Daripada 10-20 tahun tinggal 19 tahun, tahun depannya 18 tahun. Itu yang dikatakan setiap hari bahagiannya dari dunia terus berkurang. Setiap waktu dan ketika umur kita ni berkurang, bukan bertambah, semakin berkurang. Dan bencana terus merangkak merosakkan tubuhnya. Jadi bila umur kita ni semakin panjang, apa berlaku dengan tubuh badan kita ni? Badan makin lama makin tak sihat. Tuan-tuan, umur yang dah 40, 50, 60 tahun, 70 tahun, dulu masa umur 10 tahun, mana ada cerita bab penyakit? Kencing manis ke, sakit jantung ke, kan, gout ke, sakit tulang, sakit ni, mana ada, seronok aja. Umur 10, 20, 30 kan, tak ada pun cerita bab tu. Dia masuk umur 40, 30, 40 ke atas sudah mula dah sakit itu, datang sakit ini, jantung pun ada, yang tu sakit, yang ni sakit, sampai satu peringkat datang jumpa. Dulu kalau sembang bab dunia, sekarang ni sembang jumpa, setiap kali jumpa, setiap tahun jumpa, tanya penyakit apa dia ada tambah lagi, kan. Kan, tahun ni okey kencing manis, tahun depan tengok dah ada jantung, tahun satu jumpa dia ni dah ada buah pinggang pula, kan. Jadi setiap tahun tu bertambah. Maksudnya kesihatan kita semakin turun. Tubuh kita ni semakin mereput. Itu yang ulama ni kata. Dan bencana terus merangkak merosakkan tubuhnya. Umur kita semakin pendek, kesihatan kita semakin turun. Dulu kalau uban tak ada dekat kepala, uban bertambah sampai putih rambut, janggut. Okey. Oleh kerana itu, bergegaslah sebelum terdengar seruan untuk pergi ke akhirat. Kan, dia kata sekian. Oleh kerana itu, bila kita memahami itulah dia kehidupan dunia ini, maka kita kena bersegera untuk apa? Untuk menyiapkan diri untuk bertemu dengan kematian. Dengan apa cara dia? Dengan memperbanyakkan bekal kita. Jangan tunggu sampai seruan akhirat tu sampai pada kita. Bila tiba kita buka mata, tengok malaikat dah ada depan mata. Jangan sampai sedemikian, ya. Okey. Kemudian Imam Ghazali dibawakan kisah Abdullah bin Samit berkata, aku pernah mendengar ayahku mengatakan, wahai orang yang tertipu oleh kesihatan yang cukup lama, apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang mati tanpa lebih dahulu sakit? Wahai orang yang
tertipu oleh usia yang panjang. Apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang disambar petir tanpa ada persiapan terlebih dahulu? Dia bawakan riwayat kisah daripada Abdullah bin Samit. Dia menceritakan bahawa dia pernah dengar ayah dia menyebut, seorang ulama, ayah dia, wahai orang yang tertipu oleh kesihatan yang cukup lama. Dia berikan peringatan. Manusia ni dia sihat itu dia rasa okey. Dia rasa tak ada masalah. Dia rasakan bahawa sihat tu dia terus boleh dapat kesihatan tu terus menerus. Maka dia sebut, wahai orang yang tertipu oleh kesihatan yang cukup lama. Sebenarnya orang yang sihat sehari ke sehari, sebenarnya dia ni tertipu. Kata ayah kepada Abdullah bin Samit, dia kata tertipu oleh kesihatan yang cukup lama. Umur 60, 70, 80 tahun elok sihat dia, tak sakit apa-apa kan. Sebenarnya dia tertipu, tertipu dengan kesihatan tu. Maka kata ayah Abdullah bin Samit ni, dia kata kalau kita ni sihat, kita jangan tertipu. Sebab apa dia kata? Apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang mati tanpa terlebih dahulu sakit? Maksudnya kalau orang sihatnya, tak semestinya sihat tu tidak mati. Dan syarat untuk mati bukannya sakit. Mana ada syarat mati sakit? Tak ada, tuan-tuan. Apa syarat mati? Syarat mati dah tiba ajal. Itu syarat mati, kan? Selagi mana tak tiba ajal, tuan-tuan sakitlah jantung, buah pinggang, semua 3 serangkai, 5 serangkai, 10 serangkai, kan? Selagi mana tak mau, belum tiba ajal, baring je lah, dekat katil tu, kat hospital ke, dekat rumah ke, kan? Dah separuh badan dah makan tak boleh bergerak, tapi dia terbaring, tak habis-habis nyawa dia. Anak jaga sampai anak dah mati dulu. 4-5 orang anak dah mati, dia elok lagi baring, kan? Anak duk jaga daripada muda sampai tu, anak tu mati dulu. Anak mati, menantu mati, dia elok baring. Ajal tak sampai lagi, kan? Jadi syarat untuk mati tu sampai ajal. Bila sampai ajal tu dia tak kira sakit ke, tuan-tuan tak sakit ke, umur 10 tahun ke, 5 tahun ke, semua dia kan akan diambil nyawa. Syarat untuk mati. Maka dia kata, apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang mati tanpa terlebih dahulu sakit? Ramai kita tengok, tuan-tuan, macam-macam sebab ada. Kita tengok hari ni orang malam main futsal, malam tengah main mati, malam main badminton mati, ramai orang tengah sport mati, jaga kesihatan baik, makan minum semua pun mati juga, kan? Tak ada bukan syarat untuk mati itu sakit. Kemudian kata ayah Abdullah bin Samit, wahai orang yang tertipu oleh usia yang panjang, dia kata, apakah kamu sama sekali tidak pernah melihat orang yang disambar petir tanpa ada persiapan terlebih dahulu? Kalau orang ni usia dia panjang, dia sihat pula, kata ayah Abdullah bin Samit, kamu tak tengok ke kalau orang yang mati disebabkan disambar oleh petir, dia ada apa-apa signal lah nak mati? Tak ada, tuan-tuan. Mari hujan ke, rintik-rintik, duduk jalan sikit, datang petir, sambar, habis dia ambil, kan? Kejap-kejap tu on the spot, kan? Terus orang pergi musim banjir, pergi pegang tiang, kena karent, habis mati kejap tu, badan sihat semua, tak ada sakit apa, kan? Hujan sikit, mari guruh petir sikit, sok kena sambar petir, mati, habis. Senang aja, habis. Jika kamu selalu memikirkan tentang usia panjang, nescaya kamu akan lupa pada kesenangan-kesenangan yang telah kamu nikmati, dia kata. Kamu ini sedang tertipu oleh kesihatan atau kamu sedang angkuh kerana jalang sekali sakit? Kata ayah Abdullah bin Samit, dia kata, kamu ini sedang tertipu oleh kesihatan atau kamu sedang angkuh kerana jarang sekali sakit? Adakah disebabkan tertipu dengan badan sihat, rasa okey lagi, tak payah bertaubat, tak payah buat ibadat lagi, ataupun sebenarnya dia ada sifat angkuh kerana tak sakit-sakit, elok sihat aja? Beza, tuan-tuan. Orang yang masa sihat ni dia rasa dia tak ada masalah, kan? Tapi kalau orang yang dia sakit ni, dia beringat sikit, ni tak kena, itu tak kena, kan? Sengal tulang, dia beringat tu lah lebih sikit, kan? Okey, kamu ini sedang merasa aman dari kematian atau kamu berani menentang malaikat maut? Dia kata ayah Abdullah bin Samit, adakah
kamu sedang merasa aman daripada kematian. Maksudnya rasa macam tak mati, boleh hidup terus. Adakah kamu rasa begitu? Ataupun kamu rasakan sebenarnya kamu berani menentang malaikat maut? Rasa macam bila malaikat maut tu datang, kita boleh halang dia daripada kita nak daripada dia nak cabutnya nyawa kita. Adakah kamu rasa begitu? Sesungguhnya kalau malaikat maut sudah datang, ia tidak akan dapat dicegah oleh harta, kekayaanmu, atau oleh banyaknya pengikutmu. Kata ayah Abdullah bin Samit, kalau malaikat tu dah datang, harta, kekayaan ni tak guna dah. Tak guna dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok orang yang harta dia banyak, hidup senang, kemudian seminggu 3 kali ambulan datang rumah dia, kan? Seminggu 3 kali. Kereta ada kat rumah bos susun, yang 7 siri, 8 siri, kereta besar semua ada. Tapi dia bukan naik kereta, dia boleh tengok aja. Dia pun tak naik, yang bawa driver je. Dia yang apa dia naik ambulan. Kejap ambulan datang. Dia dengan ambulan tu cukup apa, kejap ambulan datang. Walaupun dah ada kesenangan hidup semua, tapi dia tak dapat menikmati. Bukan rezeki dia ni ambulan lah, kejap hospital dia, ada gini, kita tengok berlaku itu. Maka dia kata tidak akan dapat dicegah oleh harta kekayaanmu atau oleh banyaknya pengikutmu. Banyak pengikut, ramai anak murid, ramai orang yang menyokong dia, juga tidak berguna apabila datangnya malaikat maut. Asal kamu tahu bahawa sesungguhnya saat kematian itu penuh dengan kesulitan, penyesalan dan ratapan atas kesalahan. Semoga Allah berkenan mengasihi seorang hamba yang mahu beramal demi kehidupan sesudah mati, dan semoga Allah berkenan mengasihi seorang hamba yang mahu memikirkan dirinya sebelum datang kematian. Ini akhir daripada nasihat yang diberikan oleh ayah Abdullah bin Samit ni. Dia mendoakan, dia kata, tuan-tuan dah dengar semua yang saya sebut tadi, betapa umur itu bukan menjadi syarat untuk kita mati. Umur yang panjang, sakit menjadi syarat untuk mati, tidak juga. Mati tu boleh datang bila-bila masa. Dan kamu ni hebat sangat ke boleh lawan malaikat maut, dia kata kan. Dan dia kata, asal kamu tahu bahawa sungguhnya saat kematian itu penuh dengan kesulitan, penyesalan dan ratapan atas kesalahan. Kamu kena tahu, dia kata, sesungguhnya saat mati itu dia penuh dengan sulit. Memang sulit mati. Kemudian bila mati ni dia menghasilkan penyesalan, ratapan dan atas kesalahan-kesalahan yang dibuat. Dan dia mendoakan, ayah Abdullah bin Samit didoakan, semoga Allah berkenan mengasihi seseorang hamba yang mau beramal demi kehidupan sesudah mati. Jadi tuan-tuan, dia kata, kalau tuan-tuan ni beramal, moga tuan-tuan dapat jadi golongan yang Allah berikan kerahmatan kerana dapat beramal untuk kehidupan sesudah mati. Dan semoga Allah berkenan mengasihi seorang hamba yang mahu memikirkan dirinya sebelum datang kematian. Moga Allah berikan rahmat, Allah Ta'ala mengasihi orang yang nak berfikir tentang diri dia sebelum datang kematian. Dia bukan fikir tentang orang lain. Tuan-tuan datang duduk dekat masjid ni, datang solat sunat, duduk fikir, macam mana dah aku ni besok hidup. Tu mana boleh fikir. Ini dunia ni alhamdulillah Allah bagi rezeki dah, hidup ada, rumah ada, kenderaan ada, suami ada, isteri ada, anak-anak ada. Tapi aku besok ke akhirat macam mana? Kan mikir, apa bekalan yang aku bawa, apa amal-amal yang aku bawa, selamatkah aku ni nanti di akhirat, bagaimana timbangan amal aku. Ini yang dikatakan seorang hamba yang memikirkan diri, dia fikir tentang diri dia sebelum datang kematian. Dia tak fikir tentang anak-anak, dia tak fikir tentang suami, dia tak fikir tentang bini, tak fikir tentang mak, tak fikir tentang ayah dia, rakan taulang nak boleh tak. Dia duduk tu, dia fikir untuk diri dia pun cukup dah. Fikir untuk dia, aku besok ni depan Allah Ta'ala macam mana. Dia terbayang balik lah, dulu dah buat gini, yang ni aku buat, ini salah berdosa, tak settle lagi, yang ni tak settle lagi, ini dia datang satu. Bila boleh berfikir tentang apa bekalan yang nak dibawa
untuk bertemu dengan Allah sebelum kita mati. Sebab ada orang ni jenis tak fikir, tuan-tuan. Tuan-tuan datang ni tak apalah, jenis orang baik-baik dah. Yang kat sana jenis dia tak nak fikir. Dia tak nak fikir dunia ni, hidup dia terus. Hidup terus tunggu mati. Selagi hidup, selagi itu terus berjuang untuk hidup. Dia tak ingat bahawa hidup ni adalah sebagai satu ujian, dan hidup ini adalah sementara, dan hidup di dunia ini adalah untuk kita menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Dia tak nampak rangka itu. Dia nampak rangka hidup dunia kena cari pendapatan, hidup senang, buat lagi bisnes lagi, dapatkan kekayaan, senang hidup, pergi jalan sana sini, enjoy semua. Dia tak nampak persiapan apa bekal perlu dibawa akhirat nanti, apa perlu disediakan dari sudut rohani dan jasmani dia untuk bertemu dengan Allah SWT. Dia tak nampak, dia hidup terus dengan dunia ni. Okey, habis kat situ. Okey, itu kisah ayah Abdullah bin Samit. Kita tengok Imam Al-Ghazali dibawakan pula kisah Abu Zakaria At-Taimi. Abu Zakaria At-Taimi mengatakan, ketika Sulaiman bin Abdul Malik, ini khalifah lah, Khalifah Umayyah, Khalifah Bani Umayyah, dia kata, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sedang berada di Masjidil Haram. Sulaiman bin Abdul Malik ini dia Khalifah Umayyah, jenis orang yang khalifah yang tawaduk, rendah diri kan. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik sedang berada di Masjidil Haram, tiba-tiba ada seseorang datang dengan membawa seketul batu berukir tulisan, dibawa kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dia kata, ia lalu mencari seseorang yang boleh membacakan tulisan itu. Lalu datanglah Munabbih, dan ia membacakan tulisan tersebut. Munabbih ni ulama bahasa, Munabbih ulama bahasa, dan ia membacakan tulisan tersebut. Apa yang ada tertulis pada tulisan itu, yang bawa pada khalifah ni, dibawa pada khalifah, batu yang berukir tulisan ni, nak tahu apa yang tertulis pada tulisan itu. Kemudian panggil Munabbih, Munabbih bacakan. Kata dia, tulisan tu kata, wahai anak cucu Adam, dia kata, seandainya kamu dapat melihat betapa sisa ajalmu yang sudah sangat dekat, niscaya kamu akan menjauhi angan-anganmu yang panjang. Dia kata, kamu akan bersemangat menambah amal kebaikan dan segera menghentikan keserakahan atau tamak serta segala rekayasa, maksudnya manipulasi kehidupan dunia. Kelak kamu hanya akan bertemu dengan penyesalan jika kamu sampai terpeleset, maksudnya tergelincir. Isteri dan harta benda tidak lagi boleh membelamu. Kamu akan ditinggalkan oleh keluarga dekat dan segenap handai taulan. Mereka tak peduli pada nasibmu. Kamu sudah tidak lagi punya kesempatan untuk kembali ke dunia dan menambah amal-amal kebajikanmu. Oleh kerana itu, beramallah untuk persiapan menghadapi hari kiamat sebelum kamu merasa rugi dan menyesal. Mendengar semua itu, Sulaiman bin Abdul Malik ini yang merupakan khalifah Bani Umayyah ni, dia menangis, terseduh-seduh, sedih dengan datang seorang jumpa bawa batu ada tulisan. Sulaiman bin Malik nak tahu apa isi kandungan tulisan itu. Batu bersurat lah, kata-kata beraringan, batu bersurat. Tengok apa sebenarnya itu, merupakan tazkirah. Tazkirah dia apa? Wahai anak cucu Adam, seandainya kamu dapat melihat, kalaulah dia kata dalam tulisan tu, kita dapat melihat betapa sisa-sisa umur yang sudah sangat dekat. Kita ni dengan kematian tu sangat dekat. Kalau kita dapat tengok umur kita, sisa umur, tuan-tuan hari ni kita tak tahu berapa tahun lagi kita bagi hidup. Contoh, kalau kita tahulah kita ni Allah Ta'ala bagi hidup lagi 2 bulan, lain tuan-tuan. Kalau 2 bulan ni kita dapat tahu, kita tak pergi dah tempat lain lah, berpulang ke masjid je tiap-tiap hari kan. Tak ada nasihat itu. Kalau kita tengok orang yang
orang yang duduk dalam penjara yang kena hukum gantung tu, dia dah tahu dah lagi beberapa bulan, lagi berapa Jumaat je dia nak hukum gantung. Apa dia? Memang duduk menung aja, tak fikir dah. Fikir ni mati ni apa, kesudahan selepas kematian tu. Kita ni sebab tak tahu bila kita mati. Kalau kita tahu, dia tak tenang, sebab kita rasa macam panjang lagi umur, kan, tak tahu. Tapi kalau kita tahu, memang tak senang duduk. Sebab itu para ulama dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan kematian daripada seseorang itu merupakan satu nikmat yang cukup besar daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu mati bila, tak senang kita duduk, hilang nikmat hidup tu. Tiba tahu minggu depan turn kita mati, nak kena ambil umur, jangan, hilang semua nikmat hidup tu. Tak ingat dah, fikir dosa lah tu, ini baru kita nak fikir. Tapi Allah Ta'ala sembunyikan, kita tak tahu kematian itu. Maka dia kata ini, andainya kamu dapat melihat betapa sisa ajalmu yang sudah sangat dekat, niscaya kamu akan menjauhi angan-anganmu. Pertama dia kata, kalau kita dapat tahu sisa umur tu, kita akan menjauhi angan-angan. Angan-angan dengan dunia ni kita dah kurangkan. Kita tak ada dah nak berangan dengan dunia tu, tak ada. Tapi yang kita angan-angankan ialah apa? Untuk akhirat. Dia kata kamu akan bersemangat menambah amal kebaikan. Apa? Untuk akhirat. Menyebabkan kita ni jadi orang yang bersemangat untuk buat amal-amal kebaikan, solatnya, puasanya, infaknya, dan segera menghentikan tamak dan serta segala manipulasi kehidupan dunia. Mana yang dulu kita ada tamak, nak itu, nak ini, nak semua nak tu, kita berhenti dah. Sebab apa? Kita dah tahu ajal kita dah dekat. Maksudnya tamak itu benda dunia. Kalau kita tahu kesan dia dengan akhirat, dah hilang dah tamak itu. Dia kata kelak kamu hanya akan bertemu dengan penyesalan jika kamu sampai tergelincir. Dia kata kemudian pada batu tu dia tuliskan, dia kata isteri masing-masing, tuan-tuan dan isteri, suami, anak-anak, isteri, harta benda tidak lagi boleh membela. Bila datang kematian tu tak guna dah. Semua tu akan ditinggalkan. Adik-beradik, anak-beranak, semua tinggal. Kamu akan ditinggalkan oleh keluarga terdekat. Kaum keluarga yang dekat pun akan tinggalkan kita. Mana ada orang tunggu kita sampai masuk kubur? Tak ada, tuan-tuan ya. Cerita aja. Cerita adalah orang tunggu sampai kubur, tak ada. Dia tanam aja, tinggal tanam, menangis pun kejap aja, kan? Menangis sedih mungkin sehari dua, lepas tu dia meneruskan ke kehidupan. Tak ada orang tunggu sampai reput duduk dalam kubur pun tak ada. Lepas baca talqin, imam balik, kan? Imam balik, jemaah semua balik, kita pun duduk seorang-seorang pun tak berani pun balik juga, tinggallah duduk dalam kubur tu. Dia kata kamu akan ditinggalkan oleh keluarga dekat dan segenap handai taulan. Rakan-rakan yang datang pun ziarah sampai ke kubur itu je lah, setakat tengok, boleh sedekah Fatihah, bacakan doa, kan, dengar tazkirah sikit, kemudian semua balik. Dia kata mereka tak peduli pada nasibmu. Kita yang duduk dalam kubur, yang mati tu, tak ada siapa yang peduli. Kamu sudah tidak lagi punya kesempatan untuk kembali ke dunia. Bila kita mati, memang tak ada dah ruang untuk balik ke dunia lagi. Duduklah terus di situ, dan juga tak ada peluang untuk menambah amal-amal kebajikanmu. Tak ada dah ruang. Sebab bila dah mati tu, inqata'a amaluhu, semua amal kita dah terputus. Itu yang hadis disebutkan, illa salas, ada 3 perkara yang masih boleh kita bawa. Amal-amal kita yang saleh, anak-anak yang amal-amal jariah yang kita buat dulu, impak, sedekah kita, ada anak yang mendoakan kita, ataupun ada ilmu dulu kita sampaikan ilmu yang bermanfaat, orang guna sampai hari ini. Bila kita mati, itu pendapatan pasif kita dalam di alam barzakh nanti. Dia kata okey, kamu sudah oleh kerana itu beramallah untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Ujung sekali
pada batu bersurat tu dia berikan nasihat. Apa nasihat dia? Dia kata, oleh kerana itu beramallah. Kita kena siapkan diri kita dengan amal-amal yang baik untuk persiapan menghadapi hari akhirat. Bila kita ni akan bertemu dengan kematian. Buat persiapan, buat amalan. Dia kata, sebelum kamu merasa rugi dan juga menyesal. Sebelum rasa rugi dan juga menyesal. Sebab semua orang, tuan-tuan, dalam hadis Nabi dia sebut, kita ni rajin macam mana kita ni beramal, tuan-tuan, tiap-tiap hari dengan sedekahnya, dengan solat sunatnya, dengan puasanya, dengan jaga mulut, jaga lidahnya, banyak mana kita buat amalan. Nabi sebut akhirat nanti kita akan menyesal. Kita akan menyesal sebab rasa banyak lagi amal yang boleh kita buat tapi kita tak buat. Kita akan menyesal. Itu bagi orang yang buat amalan. Tapi kalau orang yang buat dosa, lagilah memang sangat-sangat menyesal. Semua benda tu akan perlu dia tanggung di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katakan kamu merasa rugi dan juga menyesal. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat Quran, memang banyak ayat Quran menceritakan bagaimana suasana orang yang dihisap depan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak besok. Semuanya akan menyesal. Tak ada orang yang tak menyesal. Semua nyesal. Allah Rabbi, apalah aku tak buat amal ni. Dulu ada duit banyak ni, ada rezeki gini, aku ada masa gini, boleh datang mengaji, aku ada boleh buat gini, boleh begini. Tapi semua tu akan menyebabkan berlakunya penyesalan dan menjadikan kita orang yang rugi. Okey. Mendengar semua itu, Sulaiman bin Abdul Malik dia menangis tersedu-sedu. Ni bagaimana seorang khalifah yang ada sifat warak, sifat rendah diri, dan dia memahami kehidupan dunia yang sementara. Okey, kita tengok seterusnya. Satu kisah yang panjang yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia bawakan kisah seorang ulama bercerita. Seorang ulama ni dia bercerita, dia kata aku sempat membaca sepucuk surat yang dikirim oleh Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ni dia seorang gubernur di Yaman, zaman Bani Umayyah. Jadi Imam Ghazali ni kisah-kisah ni dia banyak ambil kisah yang berlaku dalam kalangan ulama. Ketika mana zaman Bani Umayyah, gubernur dia, itu yang biasa dia dinukilkan. Dia kata aku sempat membaca sepucuk surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Yusuf kepada Abdurrahman bin Yusuf. Dia kata surat itu berisi nasihat sebagai berikut. Dia kata semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu. Dia kata aku ajak kamu untuk selalu bersyukur memuji Allah, Tuhan satu-satunya. Amma ba'du. Dia mulakan nak cakap. Dia kata aku ingin memperingatkan bahawa kamu pasti akan berpindah dari negeri rantau yang hanya bersifat sementara ke negeri tempat tinggalmu yang kekal. Yang pertama, peringatan dia ni, Muhammad bin Yusuf ni dihantar, seorang gubernur di Yaman, dihantar pada rakan dia sehat, rakan dia yang lain, kan, yang mungkin juga Abdurrahman bin Yusuf ni seorang gubernur juga. Dia bagi tahu apa ingatan ni. Yang pertama, aku nak ingatkan bahawa kamu pasti akan berpindah dari negeri yang bersifat sementara dunia ini ke negeri tempat tinggalmu yang kekal. Dunia sementara, kita akan pergi kepada tempat tinggal yang kekal. Kenapa dia kata tempat tinggal yang kekal? Sebab sebenarnya kita ni bukan penduduk dunia. Kita duduk kat dunia ni Allah Ta'ala letakkan sebagai khalifah saja, sementara saja hidup di dunia ni, bukan kekal abadi. Kita ni semua dulu, tuan-tuan, kita ni daripada Adam duduk kat mana? Duduk kat syurga Allah. Bila Allah dah ciptakan Adam alaihissalam, Allah Ta'ala anugerahkan dengan Siti Hawa, Sayyidatina Hawa, kan, tempat tinggal kita mana? Kat syurga, tuan-tuan. Kita ni semua ahli syurga, kan? Datuk kita Nabi Adam duduk kat syurga, tu tempat tinggal kita. Semua duduk penuh dengan nikmat dalam syurga, kan. Cuma bila Allah Ta'ala dah bagi duduk dekat
Dekat syurga tu Allah Ta'ala ada satu plan, misi untuk anak cucu Nabi Adam. Allah Ta'ala dah cipta, maka buat satu plan, misi, hantar ke mana? Hantar ke bumi. Untuk apa? Untuk jadi khalifah, untuk test. Tuan-tuan lah, contoh lah, tuan-tuan cipta satu barang, cipta helikopter, ataupun cipta suatu asal. Baiklah, asal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب العزيز. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita menyambung kuliah berkaitan dengan sebuah kitab karya Imam Ghazali di balik tabir kematian. Kita masih membicarakan tentang keutamaan sikitnya angan-angan, dan kita bawakan riwayat-riwayat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali untuk memberikan kita peringatan, kesedaran, dan menyebabkan kita ni kurang angan-angan dengan dunia. Ada beberapa kisah yang dibawakan. Yang pertama tadi kisah seorang ulama yang mengutus surat yang menceritakan tentang dunia adalah mimpi, akhirat dia jaga. Antara dunia dan akhirat ada kematian. Kematian tu merupakan jambatan untuk pergi ke akhirat, dan mimpi itu bila terjaga sedar, itu adalah akhirat. Itu satu metafora yang dibawakan seorang ulama. Kemudian kisah yang kedua, seorang ulama yang tulis juga surat kepada teman dia, dia menceritakan bahawa kesedihan atas dunia dia memang sangat panjang.
sedih dunia ni memang dengan sangat panjang, dia takkan habis, dan masalah dia akan bertimbun terus lagi. Kalau kita tak siapkan diri untuk akhirat, kita akan rugi, dan tubuh badan kita ni semakin lama semakin lemah dan akan berakhir dengan kematian. Maka dia suruh bergegas untuk siapkan diri pergi ke akhirat. Itu kisah yang kedua, surat yang kedua daripada ulama. Kemudian yang ketiga, ayah kepada Abdullah bin Samit yang memberikan tazkirah. Dia cerita tentang apa? Tentang golongan orang yang tertipu dengan kesihatan yang cukup lama. Satu sihat, satu sakit. Apa dia pesan? Orang sihat mati bukan syarat. Mati, syarat mati itu tak semestinya orang kena sakit. Sehat pun ramai yang mati. Itu yang pertama diingatkan. Kedua, untuk mati tak semestinya orang yang umur panjang dah hujung umur tu baru mati. Maksudnya bila-bila Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita. Ada umur 10 tahun, 20 tahun, bila-bila masa je kita kena boleh diambil nyawa. Sebab apa? Bila tiba ajal. Jangan dirasakan kesihatan itu, sihat tu boleh hidup lama. Tak semestinya. Bila-bila masa je kematian tu boleh datang. Jangan tertipu dengan kesihatan, kan? Tak semestinya bila kita sihat kita tak mati. Ramai orang yang mati dalam keadaan yang sihat. Maka dia ingatkan, ayah Abdullah bin Samit diingatkan supaya segera siapkan diri untuk menempuh kehidupan selepas kematian. Kurangkan angan-angan. Itu kisah yang ketiga. Yang keempat, kisah daripada Abu Zakaria At-Taimi. Dia ceritakan bagaimana Khalifah Umayyah, iaitu Sulaiman bin Abdul Malik, ketika mana dia berada di Masjidil Haram, mari seorang lelaki bawa satu batu bersurat. Ini batu apa ni, kisah apa? Panggil munabih, suruh baca. Baca, rupanya yang tulis itu adalah tazkirah. Mungkin ulama' dulu menukilkan satu yang ditulis pada batu. Bila baca memang penuh dengan peringatan. So ingatkan dengan kehidupan dunia, ajal yang dekat, jangan tertipu dengan angan-angan yang panjang, bersedia untuk bertemu dengan Allah SWT. Banyakkan amal ibadat, yang mana akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik ni khalifah, bila dia baca tazkirah tu sampai habis, dia dengar, menyebabkan dia menangis dan tersedu-sedu. Okey, itu kisah yang keempat. Dan kisah yang kelima, yang terakhir sedang kita baca ni, kisah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, seorang ulama. Dia menceritakan bahawa dia sempat membaca surat yang dikirim oleh Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ni siapa dia? Gubernur di Yaman semasa zaman Bani Umayyah. Dibagi pada rakan dia, Abdurrahman bin Yusuf nama dia. Apa surat nasihat yang disebutkan? Disebutkan bahawa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan kita ini sebenarnya berasal bukan daripada dunia. Diingatkan, kita ni semua sebenarnya berasal daripada akhirat. Kita ni berasal daripada tempat yang kekal abadi. Di mana? Itu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena pastikan kita hidup di dunia ni sementara sahaja. Yang itu saya sebutkan tadi. Contoh, tuan-tuan, bila cipta satu barang, cipta kereta, buat cipta kereta, adakah bila kita cipta kereta tu kita letak dia je kat rumah? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala bila diciptakan Adam alaihi salam, Adam tu letak syurga, letak gitu je, seronok semua. No point, kan? Tak ada guna, kan? Nampak je tak guna. Cipta Nabi Adam letak kat syurga, seronok menikmati kehidupan. Jadi tak nampak poin dia sangat, guna dia. Contoh tuan-tuan, cipta satu kereta yang canggih letak kat rumah tengok, kan? Tak, no point. Mesti bila kita cipta, kita nak guna kereta ni, kita gunakan untuk kita jalan, nak pergi utara, selatan, timur, barat, Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis, kan? Semua negeri kita nak guna kereta tu. Kita nak tengok bagaimana performance dia, bagaimana dia punya kuat makan minyak ke,
aksesoris dia kan, goyang ke apa, tayar okey, semua kita tengok. Lepas kita balik dah bawa dia pusing satu Malaysia, tengok, oi bagus kereta ni, tak ada masalah, enjin okey, minyak okey, suspension okey, baru kita kata baguslah kereta ni, boleh kita simpan pakai, kita pakai terus kan. Maksudnya ada guna dan kita test dia dan dia lepas ujian itu. Maka begitulah manusia. Allah ciptakan Adam AS, letak kat syurga, tak ada point. Maka Allah Ta'ala campak dia dekat dunia, kita jadi khalifah dekat muka bumi. Allah Ta'ala letakkan satu tu tugasan, okey, bertugas dekat sini, duduk dekat dunia ni jadi khalifah. Dia khalifah buat apa? Amal makruf, nahi mungkar, taat perintah Allah, buat apa? Ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai semua kerja tu, besok kita balik ke syurga Allah. Tuan-tuan, jangan kita balik besok orang masuk syurga, kita tak masuk syurga, kita kena masuk neraka, rugi. Tak berbaloi kan? Tak berbaloi duduk syurga, datang dunia, balik masuk neraka. Jangan letih kan? Minta kita daripada syurga turun dunia, buat amal ibadat elok, buat preparation, balik besok masuk syurga balik. Itu baru tempat kita balik. Sebab itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tu kembali kepada Allah. Dia bukan kata pergi, dia kata kembali. Kita balik kepada Allah, kita balik pada tempat asal kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita terpesong. Jadi kita kena faham itu kerangka ke kehidupan. Dia memang berada, blueprint Allah ciptakan manusia begitu. Jangan keluar daripada rangka itu. Tuan-tuan kerja, contoh, dapat satu kerja jadi apa? Jadi polis kan. Dapat kerja polis, angkat, dah ambil sains semua buat kerja. Adakah bila polis tu dia pun dapat boleh dah duduk? Tak. Dia akan bagilah tugasan ni, kena hantar posting dekat mana, kat Sarawak, bertugas kat sana. Maka kita tu sentiasa performance kita, dia tengok bagaimana tugasan kita perform ke tidak, ada KPI kita kan, okey semua, baru boleh naik pangkat. Nak naik pangkat, tengoklah performa naik lagi ni, semua tu akan dinilai. Jadi sunnatullahnya begitu, kehidupan manusia, penciptaan manusia, dan sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana buat baik, masuk syurga Allah. Kita buat salah silap, kita ingkar perintah Allah, maka akan diberikan iqab, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi saya rasa kita berhenti kat situ. InsyaAllah nanti kita tengok lagi ada beberapa kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk jadi peringatan kepada kita bersama. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa lam yattabi'una syaqiyya wa la matruda ولا محرومة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.